Penis lelaki dari masa ke semasa daripada segi evolutionnya bertambah besar berbanding dengan anggota-anggota badan manusia yang lain. Kerana dipercayai penis lelaki bertujuan untuk display. Tetapi bukan display kepada wanita, but display kepada kaum lelaki. Kadang-kadang di waktu perang, lelaki akan tunjukkan dia punya penis untuk menakutkan musuh. Dia bukan hanya menakutkan musuh pada waktu perang, tetapi untuk menakutkan musuh daripada mendekati isteri dia. Nampak? Semua macam bergambar dengan aku punya kenyataan kan? Nampak tu? Hanya di hubungan rambang je orang akan dapat maklumat-maklumat yang sedemikian interesting. Betul tak? Okay. Kita orang ni tengah gila buat game sekarang. I see. Okay, since kita cakap pasal game kan. Okay, I have few questions to ask lah. Okay, you woke up in the middle of the Kuala Lumpur city centre. Ramai orang di Chowkit Road. Ramai orang, lelaki dan wanita daripada pelbagai negara pun ada. And then you found yourself naked. Tak ada satu helai baju pun. Which one would you cover, Malin? Your face or your penis? It's a tough one lah. I know. I only ask tough questions. People will recognize your face, but people won't recognize your penis. This is the start of it. It's tough really. Macam mana ni? It's gonna be a long night, man. So, Mael, you gonna cover your face? Or you just I'll cover my face lah. I just cover my face because people recognize my face, but people won't recognize my penis. Sure not. Right, sure. But that butt of yours could be no. the telltale sign. Nobody will recognize my butt. Only you recognize my butt. Sorry, my man. Gelap abang. boleh dengar tak? Takkan sound engineer punya audio teruk sekali antara kita. Come on, man. So macam kat aquarium lah, bro. Kat spider ni tu nak komen. Okay, satu lagi soalan yang hanya orang cerdik je boleh jawab. Anak gadis anda ingin mendapatkan seorang pasangan kekasih sebagai suami. Dan dia tanya kan, Daddy, you want your future son-in-law to be a dancer or a kung fu fighter? Which pays more? Tak tahu lah. Mael Sharif left pula. Oh, itu sebenarnya quite a difficult question to answer. Tapi if you have to choose between being a fighter or a dancer kan, always be a dancer. Yeah. Dancer lagi ramai chicks dapat than a fighter. Tapi that's my daughter. I mean kalau you, if the question is if you can be a dancer or a fighter, your daughter is your daughter is different. But if you have to choose between being a fighter or a dancer, always choose being a dancer. Coming from your true experiences or from your personal experiences or what? Personal experience, I don't have much lah. I did this from books and research I've read lah. Always choose be a dancer than a fighter. So you guys left, Sunny, you left Luncai dah lebih daripada 10 tahun 98, late 98. Left 98 official. Tapi was around there sampai 2000. Yang last kali projek record dengan Luncai, projek apa? Itulah Phoenix lah. Serius? Phoenix Parkit dengan Spider lah, Ngamho. Ngamho how long lah Malay? Itu quite a while kan? Yalah. I was working in Nadas, I walk by there, lepak, tidur bawah mixer pun that time you all were recording.
Yalah, at that time Luncai ni macam open house. Meriah. Engineer ramai, musician ramai. Semua ada sana. Welfare home for the musician lah. Serius Engineer also. Rumah welfare lah. So korang dulu work together juga dekat Luncai? Yeah, we were roommates also. Interview together. Roommates. College mates. We got the sleep job interview pun same day. Serious? Together. We go to work together. Together. Cuma satu je beza. Dia takut tikus. Aku lagi handsome. Lipas. Lah Malin. Debatable lah, you know. I've seen how you reacted to that flying roaches. Flying roach. Decophobia. Oi, serious ah? What's the story, the origin of your phobia to roaches? Masa kecil tak takut. Selalu mak suruh kasih pijak lah kan. So I go one day my grandmother split, aku pijak, aku miss kot. Dia masuk dalam pijamas aku. Pada hari tu aku surrender. Korang punya korang punya rumah dulu memang penuh dengan bos ke? Lipas dan tikus. Kita punya rumah. Rumah tak tidur ke? That is telling something tau. Bilik Kion? Kita landlord lah. Kion punya rumah? We rented a room in Kion's place. Ya. Kion dengan Jenny tu kita punya landlord. This was back in 98 94 to 96. Oh, that one is another story. Pergi rumah malam-malam kena kacau dengan apa? Tiba-tiba ada orang tua datang minta apa? Ustaz Ugai yang dah mati tu. Orang tua betul ke? Orang tua hanya korang je nampak? Betul lah. Neighbor dia. One of the neighbours punya parents kan? The owner of the house. Okay. Kion sewa. Kita sewa dengan Kion. So, orang tua ni owner rumah tu. So, kita sampai tengah-tengah malam pukul 2-3 pagi. Orang tua ni betul-betul si bongkok 3 tau. Pakcik si bongkok 3 kau tengah sampai tengah kepala tengah ni keluar kereta tu ada orang bongkok kat tepi kau. Tak cuak lu. Padahal tu lah house owner. Kion mana Kion? Itu apa? Okay, Kion tidur. Tu lari masuk rumah. Korang semua Liverpool kan? Habis macam mana aku nak speak ni? Tak lah, siapa cakap kita orang Liverpool? Itu sebab. Ini? Tu dengan Mail. Mail pun Liverpool? Kau tak terbabit lah dalam ni gambar. Tak apa. Tak terbabit, tak apa, bagus. Tak ada berat di sebelah ni Tak ada. Asal main menyajuk ke? Tak tahulah dia daripada tadi kita ada problem juga nak mendapatkan dia. Dia kena restart PC dia. Tengah restart PC dia, Skype putus dia kata. Okay, so apakah pengalaman yang menarik ketika korang bekerja di Luncai dulu? Kita orang started off dekat After Amy Magic. Bukan, James Bond guys. Zul Mahat punya artis. Razi Rahman, yes, correct. Yes, correct. Yeah. Razi Rahman, kita buat lagu James Bond. Lagu apa? Shakila. We did transfers for him lah. At that time mana berani pegang board. Kenapa? Pegang board. First day kita buat vacuum studio first day. We were like cleaners. Kita bukan engineer. After cleaning, kita jadi operator. Bukan engineer. Itu ke about how long About 6 months kot. Few months lah. Then ni can sit beside engineer. Who was the engineer back then? Ridwan Hashim. Biasalah. Nak cerita kena duduk Duduk round table cerita tahu lah. Ini nak Skype Skippy ni susah sikit. Tak apalah. Ya, first lah. Kira duduk lah ni. Our engineer Wan and Shah Nazrul. Shah Nazrul off and on Shah legend tu. Nak dengar kan?
Tak pernah dengar. Shah Nazrun. Dia dengan, at that time he was with Ramli Sarip. Dia Singaporean. Okay. Both pun Singaporean. Wan pun Singapore, Shah Nazrun pun Singapore. So consider our Tok Guru lah. And both of them self-taught. Antara produk yang dorang jaga apa? 94 and below Nasir. Tahun 94 bawah all Nasir's project semua tangan dia orang. Canggu Medonan, Saudagar Mimpi. Yep. Saudagar Mimpi. Solo pun memang buat dekat Luncai Solo bukan Kings. King dengan Singapore je. Baby apa yang dekat dalam Pahang, Bukti Boys ada Bukti Boys. At that time Bukti Boys besar juga. You did Phoenix Bangkit, you were there. Phoenix Bangkit, I was there only the beginning part of Phoenix Bangkit. So I didn't stay long enough to see the project. I think I was there masa he was Manasir was buat guide. I was there. So you ask me, I don't really remember the songs that came out because it was totally different when I engaged after Sekejap. So tadi kita cakap Malin, you were there masa Phoenix Bangkit, tapi lagu semua you tak ingat. Because I was there only the beginning part, masa buat guide je. Memang lah. Lagu mana satu? Lagu ke Bangkit. Ini Bangkit dah masa dah lagu dah Bangkit. What I recognize from lah. Banyak lagu ni buat kan. Abang Nasir buat banyak lagu yang masuk album. Lebih. Ada bunyi kertas lah. Berapa lama untuk menghasilkan Phoenix Bangkit pada masa tu, Sani? Alamak, keras lah. Memang mencabar untuk buat benda ni. Line tak berapa bagus lah malam ni aku rasa. Sani dah keras ni. Sani. Okay. Mail. Ya. Engkau adalah orang yang terbabit untuk membawa M. Nasir ke Manchester pada tahun 1998. Masa tu sebelum Commonwealth di Malaysia atau selepas Commonwealth di Malaysia? 97. Sebelum Commonwealth. 97. Mail, apakah sejarahnya yang kau boleh berjaya bawa M. Nasir ke Manchester pada masa tu? Dia panjang lah cerita dia. Panjang cerita dia nak cerita ni. Pendek-pendekkan lah. Dia bukannya kejayaan, dia ada satu cubaan. Apa yang berlaku? Aku satu hari tu, bukan satu hari lah, aku pergi tengok show dekat auditorium ni, dekat Northern College of Music, Royal Northern College of Music. Satu kumpulan gamelan dari Indonesia, tapi actually the Indonesian gamelan ni originated from Amsterdam ke Rotterdam macam tu lah. So tapi some half-half lah, ada Indonesian main, ada yang Dutch main. Lepas tu aku tengoklah show tu. Tapi aku kata macam best lah diorang ni kan. Dia boleh main sebab it's a school music. Jadi apa saja benda kau main kat situ diorang sukalah. Especially benda-benda yang Asian ni diorang rasa macam exotic kan. Bukan erotic, exotic. So aku rasa macam kita patut bawa kita punya music lah kat sini. Show dekat sini kan, buat show. Just simple show je. Just a gig lah, macam gig. Showcase. Mungkin Ghazal ke apa ke kan. Jadi automatically kau mesti fikir kau nak bawa kumpulan-kumpulan Ghazal ni susah juga kan. Why not kau bawa satu artis mainstream. Jadi itu yang aku fikir, boleh lah try tanya diorang ni nak perform dekat Dewan ni kan. Tapi angan-angan masa tu besar. Sebenarnya nak perform dekat, kalau boleh nak buat performance tu dekat Royal Albert Hall. Albert Hall. So aku pun pergilah ke London, pergi ke Royal Albert Hall tu, tanya diorang. Diorang kata just submit the paperwork and the syarat dia satu je masa tu. Syarat dia, of course you have to you afford to pay lah. Satu lagi, engkau must be an artist yang
dah buat certain achievement dekat kau punya negara. So What kind of basically certain achievement? achievement dari segi sales album dan popularity lah. So aku rasa aku rasa nasib layak lah kot. Dan aku pun beritahu yang aku dah, lepas tu aku dah balik, aku email dia orang yang kata di artis ni daripada he's under BMG. So they can refer to BMG London lah. So sebenarnya tak ada isu apa-apa lah. Boleh, memang boleh lah. Just so dia orang bagi aku dia punya package, everything, and aku rasa terlalu mahal lah kan, memang mahal. Dia punya sewa dia satu hari show dalam £2,000. So kalau kau nak perlukan 3 hari, nak bump in lagi, at least kau perlukan 3 hari, so £6,000. Sekarang lagi mahal rasanya. So rasanya payah lah nak dapat £6,000 tu. Dan bila aku nak uruskan pula, aku rasa logistically susah. So aku kat Manchester jauh kan, jadi aku rasa susah. So aku decide untuk buat dekat School of Music yang tadi tu lah, yang aku tengok gamelan tu. So that's why benda tu berlaku macam tu. Itu je lah. Aku try dapat sponsor juga. Even arwah Kak Nana tu pun ada cuba dapatkan sponsor, tapi tak dapat sponsor. Daripada Sukom 98 masa tu Sukom 98, belum Sukom Mobile lagi. So Sukom 98, tapi Sukom 98 pun tak nak bagi sponsor. MBS pun tak nak pergi sponsor. So at the end of the day, tak ada sponsor lah. Yang ada cuma local companies dekat Manchester yang bagi sikit sponsors. Then ada dapat promotion daripada radio, local radio, and also local evening news punya paper. Itu je lah. Very very little, benda tu tak banyak. So jalan aja lah. Daripada tempoh kau communicated dengan BMG sampai event tu berapa lama tu? 2 bulan? Sebenarnya BMG tak terlibat pun. Cuma lepas tu Datuk Aziz Bakar ada datang ikut sekali rombongan. Tapi BMG tak terlibat. Kau kontak siapa sebenarnya? Kontak Encik Mas lah. Masa aku balik cuti tahun 96, aku jumpa M. So aku cakap dengan M, nak buat show M dekat Manchester. Satu dia jawab, ada orang nak tengok aku ke? Dia cakap. Itu je lah. Itu je masalah dia. Apa kau punya jawapan? Cakap, ni bukan masalah orang nak tengok. Ni masalah dia kena bawa. Itu je. Orang nak tengok tu nombor 2. Kan? So dia agree. Dia punya agree. Dia kan jenis cakap tak ada full stop. Tak tahu. Itu je kan. Okay lah. Jalan lah. Saya fikir aku buat je lah. Lantak lah aku buat je. Maka dia pun sampai ke Manchester. So event tu macam mana? Panjang cerita dia. Event tu ada 2 malam. Dia 2 malam. Dia 2 malam. Malam pertama, malam kedua. Malam pertama kita tak record. Kau tanya Sani, kita tak record. Nak record audio. Video shoot by Amri Ginang. Amri Ginang datang. Dia shoot sekali untuk MTV Shock. Yes, Imam Surah pun ada. Hatan pun ada datang, Datuk Hatan ada datang dengan wife dia sekarang. Hatan datang honeymoon Dengan wife dia baru kahwin macam tu. Lepas tu Aziz. Datuk Aziz. Anak dia. Lepas tu dia ada record malam pertama tu. Tapi pasal musician semua shock sangat. Dia macam tak kaki. Tung 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 tung. Tanya Sani bunyi dia. So second night record lagi sekali. Kita record dekat tempat yang akustik tau. So banyak pakai ambience punya sound. So first night dia orang dah naik shift. Musician pun naik shift, semua menyanyi, berjoget. So kita dapat bunyi stomping daripada bunyi muzik. Ya, betul. So dia berjoget-joget, kaki dia gedebuk-gedebak tu. Dan kita kena cakap dia orang, kena disiplin lah. Main dengan penuh disiplin lah dia orang. So, dia ada 25 musician. Semua pakai tak ada mic up. Yang ada mic cuma suara M. Mic dengan lepas tu ada ambience mic kat atas tu. Lepas tu siapa tu Abang JJ dia pakai electric M untuk bass dia. Acoustic M. So yang itu je lah. Yang lain tu memang live sound. Kita Rafi live. Lain semua pakai kaca.
Oh, Rafi dia ada pakai jack ke sana ni? Lupa lah aku. Tak ada kan? Tak Akibatnya ada. apa pada production yang macam tu, korang gagal untuk mendapatkan bunyian yang bagus lah. Bunyi bagus. Pasal it's macam dia orkestra punya hall. So orkestra punya hall dia dah treated. Akustik semua cantik. Yang kalau nak bagus, musician kena pandai balance bunyi. And our musician memang pandai balance. Yes. So balancing atas stage memang terror. Aku rasa dia tak pernah ada rasa buat macam tu lagi sebab masa tu Singapura pun tak ada lagi orchestra hall, Malaysia pun tak ada lagi. Tengah semua under construction. Philharmonic pun tak ada lagi. Belum. Philharmonic baru tengah bina, lepas tu Esplanade pun tengah bina masa tu. LCC pun tak ada lagi. Yes. So first time dia orang dah perform dalam Dewan Acoustic Hall yang memang meant for orchestra. Macam we are the first lah yang perform dekat Real Acoustic Hall. Apa jadi dengan audio tu, korang di-release kan ke? Release kan? Belum. Ada pada aku. Ada kat album wise tak. Kenapa tak dikeluarkan? Kenapa tak dijual pada masa tu? Kau tanya dia orang lah. Dia orang siapa? Oh, dia orang tak bagi permission lah. Adalah, aku ada simpan audio tu. Tapi tak tahulah Sani ada ke tidak. Ada beberapa orang saja yang ada audio tu. Okey. Mana ada dulu pakai kaset lah. Dulu DAT. Dia tunggu masa yang sesuai. Okey. Dia datang dengan video sekali ke? Video ada tu beta. Video ada, tapi video ni tak menarik lah. Sebab dia static. Dia beta. Tapi masa tu kawan. Apa dia? Handphone pun tak ada time tu. Tak ada handphone. Video yang Amri Ginang shoot tu ada dan dah edited dan dia pernah tayang kat Astro 2-3 tahun masa raya. Dengan izin atau tanpa izin tu? Tak, dengan izin lah, Daripada Luncai lah. Yes. Sebenarnya bukan milik engkau juga ke, Mail? Since engkau bukan Embry Stereo ke? Oh, itu dah ada deal lah dengan Luncai. Oh, okey. Tu tak listen kat sini lah. Okey. Aku mencuba nasib lah tadi tu. Mana tahu dapat cerita sensasi. Aku sekarang nak go for sensationalism juga ah. Boring ah. Oh, jangan. Muka Mak boleh buat duit tau. Baik, kalau dalam sejarah nanti ada orang nak buat movie pasal kau, selain daripada Aaron Aziz, siapa yang boleh lakon dengan watak kau, El? Aaron Aziz Habis. Okay. Sophie Jikan sebagai Sani Razak. Tapi Sani tak ikut lah. Sani dia pergi Sabah masa tu. Fatah Amin sebagai Malin. Fatah Amin. Yang nyanyi apa tu? Yang nyanyi lagu yang Cindian seorang lagi tu. RM1,000 tu ni. Casey. Ya. Aku nak tahu nak nyanyi. Casey keluar, Mali pun keluar. Oh, konon-konon Cindian semua boleh naik. Malin, kumpulan fish yang Malin Yang tu under Luncai juga Malin. Dia under Warner. I was still working as an engineer at Luncai. But we recorded the album in Twin Studio. Jalan Pahang, Twin. Old Radio Fusion. Twin Studio. Twin kan? Twin lah. Radio Fusion. Twin. Radio Fusion lah. Dot was the engineer tu. Art. Ya. Berapa banyak old school engineer yang kau kenal? Tidak ramai. Kau masuk dalam industri tahun bila? 2000. Oh, 2000 lah. Itu before us lah. After lah. After us lah. You think you damn young lah bro. Maka mesti young. Ni music wise I'm the youngest lah. Zaman 2000 ni zaman Too Fat lah. Too Fat lagi tua. Too Fat lagi tua. Gua masuk start dulu M. Nasir baru dekat-dekat nak release dia punya Phoenix Bangkit lah. So gua kawan dengan Arab masa tu, dengan Aidit. So Arab bagi dengar Phoenix Bangkit before album tu keluar. Gua tengok dahsyat lah. Macam ni lah cara untuk membetulkan music industry pada back then. And then satu benda kau tak puas hati,
Phoenix Bangkit was nominated dalam AIM for Best Engineered Album Okay. and lost. Kalah pada siapa? And lost to Too Fat. Ui. Too Fat was Dahsyat, a loop album, cut and paste, and Nasir was everything. Analog dengan digital semua jumble up, and we lost to a cut and paste album. Yes. Mungkin dia punya the art of cut and paste tu memang dahsyat sangat. Tak apalah, member-member pun dah buat. Tapi tak betul dia. And Phoenix Bangkit, we had to take about 4 years lah nak settlekan benda tu. About 4 years? About 4 years lah. Lamanya. Aku keluar 98. Album tu release apa? 2001. 2001. Aku keluar 98 and I was almost dah 30 lagu lebih tau. 30 lagu lebih tau. Yang Perindu keluar dulu ke Phoenix Bangkit keluar dulu? Yang mana keluar dulu Yang lagu pop Nasir tu keluar dulu ke Phoenix Bangkit keluar dulu? Perindu Bangkit tu. Phoenix Bangkit 2001. Lepas tu? Sang Pecinta. Sang Pecinta. 2006, 2007. Lama beza tu. Tapi Phoenix Bangkit first single yang keluar ialah Raikan Cinta tu lah kan? Sebelum tu dah keluar 2 single. Lagu mana? In between tu Cas Mansuri dengan Andalusia. Itu bukan album tu kan? Album tu ke? Bukan, itu under BMG. Dia lagu tu tersangkut dan under BMG 2 lagu tu release as singles. So that's why Phoenix Bangkit tu dragging. Satu lagi aku rasa satu lagi era 98 sampai 2000 tu it's a transition time untuk dia. Pasal kan? Masa dia over. UK setengah hit. Tak juga, bukan dia tu tengah terawang-awang 2 tahun tu. Terawang lagi apa? Nak kena buat adjustment lah. Nak menyesuaikan diri dalam dapatkan semangat balik. Aku rasa lah. Okay, possible. Malin, macam mana you boleh sign dengan Warner pula instead? Actually, masa kat Luncai, one of the things we used to do was that we had the access to the 16-track studio kat dalam tu, the smallest studio. So, kalau tengah tak ada buat apa-apa, because you can't really do much in Sungai Buloh, it's quite quiet. And it's like, depending on Sunny's transport to get back to Klang. So, we spend our time in the small studio, buat lagu je lah kan. So, buat demo, then I gave to Nan. Settle Nan. Tahu. So Nan, what do you call Harrison, and he said, he liked it also. He said to pass it to Razman and then to Tony Fernandez. So from there lah, sangkut kat situ lah. Satu album je Malin? Satu album je. Yeah. So, the 10 songs are all yours? Tak. 7 was mine. 3 lagi? M. Nasir, JS Kevin? M. Nasir at that time tak ada. I didn't I was very greedy those days. Tamak. Yalah, dia tamak MP7. Sampai sekarang pun tamak juga. Tak apa. Sekarang sama juga. For lack of a better word, greed is good. Better be greedy than naked. Betul. You have to reconsider that one day lah. Hope not lah. Hope I never be put to that situation lah. You might want to be greedy and naked at the same time. I'll leave it to you, bro. Don't. After dia greedy, dia get naked, drop rate jatuh. Viewers nanti kan low. Nanti viewer kurang. Mana tahu. Tapi betul juga tau. Pada satu ketika dahulu, ada satu magazine wanita ni tau di US. So dalam magazine wanita ni, dia ada centerfold, di mana centerfold tu adalah gambar lelaki bogel. And then setelah beberapa I can't remember dekat US. Jadi setelah beberapa keluaran, mereka dapati diorang punya sales menurun. Gambar lelaki bogel tidak menarik para wanita untuk membeli majalah wanita. So diorang decided to scrap off the concept. Dan barulah sales wanita tu, sales magazine tu meningkat balik. Tetapi yang interesting sekali, walaupun sales tu meningkat, apa yang menurun adalah
pembeli lelaki. Okay. So ini bermaksud bahawa majalah wanita yang mempunyai gambar lelaki bogel menarik perhatian para lelaki untuk membelinya. Tetapi yang paling interesting juga bukanlah lelaki yang homoseksual yang membelinya. Lelaki yang biasa, lelaki yang bukan homoseksual. Kerana apa? Kerana penis lelaki adalah benda yang sangat menarik perhatian lelaki. Lelaki jarang melihat penis lelaki lain. Okay. The probability of perempuan lebih banyak melihat penis lebih tinggi daripada lelaki melihat penis. So, ini adalah satu perkara yang time lah, bro. Okay, so but think about it. It's strange, right? It's strange, and it is believed that penis sebenarnya bertujuan penis lelaki dari masa ke semasa daripada segi evolutionnya bertambah besar berbanding dengan anggota-anggota badan manusia yang lain. Kerana dipercayai penis lelaki bertujuan untuk display. Tetapi bukan display kepada wanita, but display kepada kaum lelaki. Kadang-kadang di waktu perang, lelaki akan tunjukkan dia punya penis untuk menakutkan musuh. Dia bukan hanya menakutkan musuh pada waktu perang, tetapi untuk menakutkan musuh daripada mendekati isteri dia. Nampak? Semua macam bergambar dengan aku punya kenyataan kan? Hanya di hubungan rambang je orang akan dapat maklumat-maklumat yang sedemikian interesting. Betul tak? Okay. Kita kembali kepada kisah Marlin dan Fish. From penis to fish. Kau tanyalah dia kenapa nama Fish. Metaphor fish is penis lah. Hello. Everything you talk about fish, you talk about. Ini scientific je program jugalah tadi tu. Things you don't know kan? So, nama kumpulan Fish obviously because Marlin lah kan? Tak. Actually tak. The story was our original name was Crappy Cables. Cable Rosak. That's our original name. So the album dah record semua dah, think all 10 songs dah habis record. Then Tony tanya kita, korang dah the name Crappy Cables, it's not positive lah. Not a positive name. Not a positive name. I think you need to change the name. Okay lah, so kita buat dulu album. Record album dah habis, then nak release, then say, okay, you all decided on a name. Apa nama bagi lah. Then kat Warner kan Hootie and the Blowfish masa tu tengah popular lah. Hootie and the Blowfish. Ada poster Hootie and the Blowfish kat situ. So the rest of the guys, the four of us, we said, tak apa lah, we name the band, katakan Fish je lah kan. Sure Tony say, what stupid name is that? Mesti dia reject name tu, kata, let's speak to Crappy Cables. So bila masuk office time, you all decided name. So, yeah, we decided on Fish. I like it. Fish, I like it. Yes, okay, let's go with Fish. Okay, so that's how we got the name Fish lah. Kita ada orang-orang lama dapat nama. Tapi that's the original story. Story yang media kita bagi tahu lain. Biasa lah tu. Media story is totally different story altogether. Because we were, the few versions we were, I don't think I get sued for this now, right? It's like 20 years already kan. So I think quite safe lah kan. Tak kenal pun ikut. So anyway, the original story was that kita tengah jamming kat Jam Studio, then seorang beli ikan di studio, then terkena gitar, and then the thing spilled. So that's how we got the name Fish lah. That's the media story lah. Tapi true story tau. We bought a fish and we read at the studio. The next day the fish mati. That one probably that was true lah. I should have saw the sign lah, that one. Tapi sebenarnya Marlin, if I may say so, I think you are one of the most interesting songwriter juga dekat Malaysia. Sayangnya tak banyak lagu you dikenali orang lah. I think I wrote at least
3 songs with you Yeah. I think our first work was together was with for Army UK's kan? Army UK's ke? It's a solo album. Probably. First work together. Yeah. Banyak lirik dia. Eliana lah. And then Eliana, yeah. And then you and Mael did Tisu Tanda Sudah Habis. What happened to the song? Tukar nama kan tu. Dah release under Astro punya kan? Release under tu Maestro kan? Tapi dia tukar tajuk, tapi lagu tu pun, artis tu pun tenggelam je. XAF. Lagu dia tajuk apa? Dan siapa artis tu? Tak ingat nama artis tu. Tak tahu, lupa dah. Man punya projek lah ni, Man. Itu dihasilkan di Port Dickson di MACP punya Cipta Express. Aku mula berkenalan dengan M. Nasir pada tahun 2006 aku rasa lah. So itu antara tahun-tahun awal aku sampai ke Loncai Mas. Dan eventually aku sign up dengan Loncai Mas. So pembabaitan awal aku dekat Loncai Mas, diorang menceritakan bahawa studio tu berhantu. Okay, kononnya. Kejap. Malin. Macam mana kau boleh sampai Loncai? Sampai Loncai? Ni. Macam mana Art boleh sampai ke Loncai? Ada roh panggil ke apa ke? Betul that. Macam mana awak tahun 2006 boleh sampai ke Loncai? Saya sudah berkenalan dengan M. Nasir. Dah berkenalan lah. Sudah berkenalan. Dia satu hari tu dia call saya. Saya dapat satu phone call. Lepas tu dia cakap, "Hello, Ed. Ni Nazir. Nazir mana? M Nazir." Itulah. Dia minta tolong bantu dia dalam Adu Saleha punya skrip. Dia kenal aku daripada kawan-kawan ke apa. Lepas tu dia cakap pasal aku punya skrip dan sebagainya. Lepas tu dia minta aku tolong. Itulah aku start jumpa dia. Datang ke Loncai. Lepas tu buat sub-publish dengan Loncai Mas. Aku ingat tu. Masa tu kau baru buat cerita yang hantu tu, Ed. Cerita apa? Anak. Lepas tu lah. Aku rasa lah. Cerita Anak aku buat dengan Michael Ang. Dia punya first kali film. Anak? Era Fazira berlakon. Oh, ya. Oh, your script ada, Wan? Ya. Skrip lah. Tapi cerita asal Michael Ang punya idea asal. Aku buat skrip dia, aku buat structure dia. So Loncai Mas dikenali sebagai studio yang berhantu lah. Lepas tu berhantu betul tak berhantu. Bukan menghasilkan lagu-lagu berhantu. So dia cakap ada orang cerita lah, konon-kononnya bahasa recording boleh dengar suara lah. Lepas tu ada suara yang terrecord yang tak ada orang punya. Cuba cerita sikit kebenaran dan ketidakbenaran cerita ni. Kalau cerita ni tak benar, tipu je. Make up a story. Mana kau dapat? Urban legend biasa lah. Ramai je orang yang macam cerita. Tony tu. Tapi tak proven lah. Tak ada I don't think there's any clear evidence lah. Just that I think Sunny selalu tidur kat sana lah. Itu, so we can't really tell whether it's snoring ke dia punya benda yang what sound that we actually hearing lah. Aku tidur Loncai. Aku jadi makhluk Loncai dekat 2-3 tahun lah. Dekat 2 tahun lah. I was sleeping and studio tu macam rumah aku lah. So benda-benda macam tu dah hari-hari lah. So dah immune lah. So, lagi satu lah. Bro. Ha? Lagi satu. Kau punya dengkul yang kentut sama bunyi. Ada one guy, buat tengah tidur. Dia jamming dengan gua punya dengkul. Boleh? Nama dia ni Zam Luken. Dia basis. Rampage. Kau tanya dia, kita pernah rekod. Aku tengah membuta, so tengah berdengkul. Dia pun tung dia buat lagu. Tu tak tahu mana DT tu.
Eksperimen mengarut ni. Kau nak dengar hantaran tu kan? Tak adalah, saja cari. Because diorang cakap kat bawah tu dulu ada klinik kan. Klinik tu di mana orang membuat pelbagai-bagai jenis pembedahan yang tidak berapa legal di sisi undang-undang. Tasron. Cuma mitos. Tak ada, kita tak tahu pun tu dengan cerita dia. Ada orang bunuh diri semua apa kat area tu. Bukan cerita tu tak betul Mitos dengan cerita dia. Tetapi lebih kurang 7 tahun sudah ada satu kes pembunuhan yang berlaku dekat few doors away kan. Tak ada. Ya betul ada. Dia yang mamat yang repair aircon tu. Repair aircon sebelah. Lepas tu dia bergaduh apa dengan satu lagi mamat kedai sebelah. Benda ni recorded by mangsa punya wife. Lepas tu dia post it on YouTube. So dua orang ni, dua watak lelaki ni bergaduh. Lepas tu yang seorang lelaki tu tak puas hati apa, dia ambil pasu bunga, dia hempuknya yang mangsa tu dah jatuh, dia hempuk lagi kepala. Innalillah. So dua pintu away daripada Luncai lah. So Luncai tu ialah satu tempat yang amat pelik lah. Macam-macam watak yang akan datang kat Luncai tu. Tengok Mail, Sani, Malin, Torture. Kita watak dah lama tau. Sebelum hantu wujud tau. Sebelum kes bunuh dah ada dah watak. Torture korang kenal ke daripada dulu? Memang daripada kalau Torture artis, Nasir tu fan dia. Fanboy. So kita panggil dia legend. Apa dia tak pernah buat, dia dah buat. Torture, kau tahu siapa yang Awi parking kereta depan Luncai, keluar nak balik, berhenti kat simpang buka tingkap. Torture. Torture tu. Panggil Torture. Awi panggil Torture. Buka tingkap tau. Semata-mata nak tegur Torture je tegur Torture je. Siapa yang tak kenal Torture memang bukan old school lah. Lalu kenal Torture 2006 baru kenal lah. Pernah sembang? Aku? Selalu aku kadang-kadang aku panggil dia Encik Zamri Zakaria. Dia tak tanya kenapa dia sampai ke situ semua. Tak pasal. Tak ingat lah. Mungkin dia ada cerita lah. Takkan dia tak cerita. Tak ada. Dia sampai situ pasal dia bekerja untuk filem merah ke. Dia prop master. Dia pernah muncul dalam filem Kembara Seniman Jalanan. Ya. Dia jadi apa? Jadi extras. Jadi rapat dengan legend. Nasir Jani semua dah kenal. Tapi dia memang involve kan filem tu dengan Nasir Jani. Jadi dia tu orang buat Jani. Banyak lah. Dia production juga. Before dia lepak kat Luncai, before that he was prop master. Merah punya designing prop semua dia punya tangan. Artistik kot guys. Ya. Lukis pandai tu. Dah macam-macam juga tengok kepandaian yang dia lakukan. Sampai jadi gembala kambing. Macam-macam lah dia pandai lah. Tapi tanpa dia selalu cemas lah. Jadi yang selamatkan lu cemas tu dia lah. Dari segi apa? Cemas senyap. Terus padam. Tanya balik. Torture pasal nerang lah. We also don't want to go back lah. Apa nak jumpa Torture. Betul. Orang datang situ pasal nak jumpa Torture. Torture tak ada. Tanya Anan. Before Torture ada lagi kan Black Rentung. Siapa? Afri. Black Rentung. Before Afri. Before aku. The smelliest guy. Never. Dia minum alkohol yang kita pakai untuk clean apa? Si Anu ke? Dia Terengganu ke? Dia muncul, he'll turn up after for short while, then he go missing. Then after that, there's one weekend he came on the Friday. We had no choice, but they close the studio, so we had to ask him to leave. They said, okay, I will leave, okay, tapi aku minum dulu. He took the alcohol, minum surgical spirit. Then he went out. Black Rentung.
Afri tu aku jumpa, dia buat lagu juga kan? Buat lagu, ya. Afri songwriter. Talented tapi sayang lah. Orang-orang talented ni semua short. Dia short sikit Satu hari boleh buat lagi banyak lagu daripada Nasir tau. Tapi lagu kesakitan. Cuma lagu kesakitan. Nasir ada minta aku tulis satu lirik untuk kumpulan Aryan. Lagu Afri lah. Habis lepas tu tak tahu apa jadi lagu tu. So apa interestingnya, antara cerita-cerita interesting yang korang boleh share sebagai sound engineer di Luncai satu ketika dahulu? Every day was interesting lah. It was a good place to learn lah. Was a good place to learn? How so? Yeah, as in, see when we first joined in 93, 94. Right? That was just after they were just finishing Amy's Magic album. Then we started on search punya Gemo di Timur Jauh. Avi's Magic October album, his first solo album. It was also a time where as new engineers kadang-kadang banyak nak belajar, kadang was quite stressful jugalah. Macam kadang-kadang nak give up pun ada juga. Few time kita nak giving up. Tapi then we people spoke to us, said it's a good place to learn. Stick around, you'll learn a lot of stuff here, gain a lot of experiences, which was true lah, I mean, I won't trade those 3 years I had there for anything lah. It was something money can't buy lah, It's an experience where it's priceless lah for me. The friendships we made there, those moments, even there were times you actually cried lah, I mean, I don't know about Sunny lah, but I cried lah. Okay. Why? Sunny, you don't elaborate this lah. And then what are the things that made you want to give up? Besides salary. Aku nak cakap at our time sessionist kan semua garang tau. Sessionist garang? Yes. Kau cakap lah Fidaus, Nan, semua, and our enemy. And now is our best friend forever tau. Kena marah maki standard. Tapi after that, work is work. Itulah dia. That's the best part. If work is work. If they work, then after work, kita punya friendship lain. Jadi family. Yeah. Kita tak ada friend. Kita ada family. Itu keluarga Luncai Mas. Macam Mak semua kan. Tanya ada. Yang sure kan, sakit kepala lah. Habis kerja. Kau pernah bergaduh dengan Fidaus, Nan, Rafi, Mahat, Hamdi Saleh. Cakap lah siapa-siapa musician. Apa yang punca pergaduhan dalam kerja tu? Korang tak punch ke? Yes. Miss punch. Skip tak set. Datang lambat. Ngantuk. Biasanya pancing lah. Tape machine tu ada delay kan? Tape machine yang delay. Lepas tu kita orang ni bukan pitch perfect. Oh, you punch me at G7 G7 tu apa? Aku alamak, aku mana tahu chord G7 ni macam mana bunyi. So by feel. So benda-benda macam tu. Itu experience lah. Tapi aku ada extra hobby. Kau kurang sikit. Aku ada satu lagi skill. Aku pakai erase track. You imagine kita erase track, kita tak ada undo button tau. Once it's erase, it's gone. Itulah aku rekod Gary punya brush track, aku dengar brush track, tiba-tiba brushes kuat tapi simbol tak dengar. Apa hal simbol tak dengar? Habis tu simbol tak erase punya. Hit simbol dah erase. Aku erase Arwah Samad punya solo. Malin dah settle lah. So kita cuci track. So we have to erase all the yang tak ada bunyi, clean up the tracks. So gue erase lah. Ada solo ke sini? Mana solo dia? Yang kau erase tu solo lah. Tak boleh undo. Nasib baik arwah ada lagi had to call back. Samad, ni tolong and bagus lah. We get good musicians lah tu. So tak apa, tak ada. We offered to pay. Malin offered to pay. Pasal it's our fault. And then musician tak apa. Alah, hal dia. Tak ada hal. Nan datang, lagu macam mana? Ada satu Nan.
Datang jadi satu lagu. Dan datang ada 4 lagu habis. Gary datang. Gary, you want to call him to do drums. Okay. Satu hari satu session. Gary, satu lagu je lah. Satu lagu je kah? Boleh lah. Satu lagu tu berapa je, satu payment je lah. Biasanya kita kumpul lagu, then we call. So Gary datang main 3-4 lagu. Datang Gary nak masuk, okay, main satu lagu. Nasi langsung masuk. Musuh dia masuk lagu ni. Dan Gary kena masuk 4 lagu. Happy lah memang. Dikit-dikit. Itu yang kita orang build up lah benda tu. Yang engineer headache lah. Kita nak kena reset balik. Dan kita kena hafal drum set. Gary punya position lain. Arwah Yazid dia positioning drums lain. Jojet punya positioning drum lain. Semua dalam kepala. So ada apa bang? Jojet sudah masuk main drum. So we have to go in. Set up Jojet punya setting. And then tunggu Jojet sampai. Record. Setting. Pasal kadang Gary ni kidal. Dia suka dia punya tinggi-tinggi. Semua terbalik lah. Gary tak terbalik. Dia punya right yang terbalik. Dia punya hi-hat. Hi-hat okay. Only the right goes to the hi-hat. Hi-hat dia je pergi ke right. So orang main macam ni, dia main macam ni. Betul tak? Kita biasa main drum macam ni kan. Gary main. Bukan macam Ringo Starr lah ya. Bukan. Dia adjust tu. Dia Dia ni. And Gary pula kebanyakan dengan kita banyak one take. Gary banyak one take. Gary one take, Nan one take habis. Pasal dah terlampau best, familiar sangat dengan kita orang cara. And then one thing, we have to be kita kena lagi awal daripada musician. Kalau tak, kau kena baling lah kau. Kena awal datang. Kadang-kadang ada gitaris datang cucuk gitar, time tu lah nak angkat M, nak angkat ni lah. Tak ada. Gitaris datang cucuk, main gitar, half an hour settle. Makan lah. Bajet 3 jam jadi setengah jam. Kena learn how to work like that lah. Kalau tak stress gila. These are the things that budak-budak baru susah nak dapat. PR. PR? Nak duduk sembang dengan diorang senang. Kena marah biasa. Tapi at that time 4 o'clock is normal in the morning. 2 to 3 o'clock is normal. 2-3 pagi tu hari biasa. Kalau kau nak cerita pasal paginya kau nak kena ada, tu biasa tau. Tapi kenapa nak kena ada pagi macam tu? Musician lah, korang lah nak feel. Konon-konon pukul 2 pagi pun nak datang feel. Apa benda tu? Ada certain musicians lah, players. Diorang pun ada kerja juga. So they work. So they work session. So mungkin at that time dia punya session 11 to 1. Then after that ni baru dia boleh datang kita punya. Ni boleh tak pukul 1 pagi? Alamak. Boleh lah. Jalan. Itu yang menyusahkan orang lain juga Dia tak menyusahkan, tapi tu kerja. Aku sekarang ni work from home ni kan. Bini-bini kita, kawan-kawan kita, suami-suami orang. Bila diorang dah start work from home, apa berlaku ialah kalau diorang work in the office, dia kerja macam mana tau? 9 to 5. Yes. Orang semua boleh faham lah. Generally 60% orang boleh faham waktu kerja ialah 9 to 5. Lepas tu kalau after working hours, ada orang yang ada common sense enough, dia tak kacau kau lagi dah. At 6 o'clock, WhatsApp you. At 9 o'clock, at 10 o'clock, at 12 o'clock. Ni what happen when work from home ni, somehow orang lupa the concept of working hours tu. Kadang-kadang orang, kita nak buka puasa, masa tu lah diorang nak WhatsApp, nak minta tu, nak minta ni. Kadang-kadang pukul 10.30 malam orang contact kita. So apabila tak ada professionalism macam ni, professionalism is when you abide to a certain set of rules, to a certain time now. You work during this time professionally. Outside of that hours, you don't bother anyone. Inilah baru professionalism. So aku tengok bini aku dengar cerita kawan-kawan aku, dah tak ada lagi konsep of professional working hours ni. Jadi apabila tak ada professional working hours, kita tak set kita punya mind to work professionally tau. Nanti dia akan mewujudkan rantaian penyakit-penyakit yang lain yang akan merosakkan professionalism. So aku rasa sebahagian dari sebab kita tak maju adalah kerana kita tak abide kepada disiplin professionalism ni.
kita punya timing tak tentu arah. Kalau talented macam mana pun, kalau kita tak ada disiplin dan tak ikut pada timing, orang tak nak kita dah, tak nak kerja dengan kita. Orang nak kerja dengan orang yang menyenangkan kita, bukan menyusahkan kita. Sudahnya I think what Sunny meant was that not to say the musicians were not disciplined, they were disciplined, but just that the timing, because they were also, some of them were playing it at clubs or something like that. What I mean? They played clubs, they finished their work in the clubs. So the only time they can come and record is probably at the later part of the night lah. So I mean, it was fine because we had, when I was working, we had 2 shifts lah. But I don't know, when I left, you were working alone that time. Maybe that's why we had a longer hour in 98, 99. The bezanya kita bukan office, so we are prone to those kind of hours. Kalau kita office, that means we are prone to 9 to 5. Understand lah. Jalan yang kita pilih. Jadi kalau the management of that organisation atau the studio ataupun the label, dia kena provide shift for dia punya staff. Ada yang kerja siang, ada kerja malam. Itu okey lah. So have to work at 2 o'clock in the morning or 4 o'clock morning is not a question anymore. That doesn't matter. So it should dah tidak perlu dibangkitkan lagi in the first place pun. Because sekarang now the year 2020, there is no tak ada studio yang employ engineers yang work under shift lah. I don't think so. Ada lagi ke? Yang owner studio, the studio comes in at 9:30, clocks out at 5, then after 5 there's no studio, no recording. I don't think so. Banyaknya normally people owns a studio. You know, tak kisah lah pukul apa pun. Sebenarnya kenapa agaknya musicians or people in the creative industry ni suka kerja malam Quiet. Bagi kita orang lah. To me, it's quiet, peaceful. Tidakkah dalam studio pun sentiasa dah quiet? Dalam studio, dekat luar tu bising. Regardless of waktu siang atau malam? Tak, nak datang jam. Siang nak datang jam. Malam tak ada jam. Malam tak ada jam. Lepas tu nak balik terus tidur orang. Okay lah. Kalau datang petang, kita nak tahu lah. Kalau datang petang nanti kan bising lah. So we are the one covering now. Okay, katalah kalau datang pukul 1 petang, dia punya session at 1 o'clock. We will be in trouble because apa? Musicians ke, sessionist ke akan hati panas. Kalau datang marah ke, tiba-tiba mengamuk ke, kita kena cover lah. Dia apa orang ni lambat ni? Kita lah, kira apa besok kita rekod malam. Relax sikit, santai. Those are the things lah. Dia kira psikologi juga. Yalah, faham. Tapi still, kenapa malam menjadi utamaan? Every time vokal masuk, mana ada vokal masuk tengah hari. Tapi most creative work semuanya orang rasa buat malam-malam. Apa bidang pun memang selalu macam tu. Banyak macam tu. Macam otak more relax kot. Aku kau dengar edit pun tengah malam kan? Kau edit pun tengah malam kan? Standard lah dengan tu. Ni, aku edit tengah malam, tak siang. Siang? Kalau aku buat ada project skrip lah contohnya aku hantar anak aku pergi sekolah, lepas tu aku buat skrip aku sampai ke tengah hari. Itu memberi aku masa lebih kurang 4 jam to work on aku punya skrip. Lepas tu aku jemput anak aku, bawa pergi makan, balik rumah, baru aku buat lirik. Another 2 hours. Done. Malam malam aku terpaksa kerja lagi because nak berjumpa dengan orang-orang ni, pergi ke studio ke, nak try guide tu ke. So masa aku kerja lagi banyak daripada masa orang lain sebenarnya. I'm a morning person. So itulah tu kadang-kadang memang frustrating lah juga because bila siang kawan-kawan yang musician ni semua dah sedang tidur lah, sedang tak bekerja, tak berfungsi. Malam je baru boleh jumpa kan. Kalau in our 30s boleh lah tahan, but later on our 40s or 50s kita dah tak larat lagi dah benda macam ni. Yalah, when I reach your age, I will know lah how you feel. Dan aku rasa orang buat kerja kreatif masa malam ialah satu mitos lah. Aku tengok Abang Nasir kalau dia buat lagu macam tengah hari, ke arah petang, sebelum pukul 5 dia balik office, okey je. JS Kevin pun aku dengar orang cakap dia akan buat lagu-lagu dia waktu pagi lepas bangun tidur. Malam kalau aku ni westerners malam aku takkan buat kerja kreatif, tapi aku akan pergi enjoy mabuk ke apa.